Kita masuk kepada nazam ataupun bait yang ke-6, muka surat 5. Ke surat 5, nazam ataupun bait yang ke-6. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil halki bi itlaqi. Fallahu mawjudun qadimun baqi. Allahu jalla jalalu itu ada, qadim, baqi, mukhalifun lil khalqi bi itlaqi, dan berbeza dengan makhluknya secara mutlak. Maka kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala dalam nazam yang seterusnya, iaitu bait ini menceritakan masuk kepada perbahasan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila masuk kepada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebiasaannya bila kita pelajari ilmu tauhid ini berkenaan tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib juga kita ketahui, kata ulama', 20 sifat yang berlawanan daripada sifat yang wajib ini, iaitu 20 sifat yang mustahil ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun wajib juga diketahui oleh setiap mukallaf. Setiap mukallaf wajib juga dia mengetahui bukan hanya 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan juga dia juga wajib untuk dia tahu lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu 20 sifat yang mustahil juga ke atas Allah Ta'ala. Ini wajib diketahui juga setiap mukallaf secara terperinci, secara tafsil, kata ulama'. Sebab itu tuan-tuan, ketika kita bicarakan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, ulama' tauhid ni dia akan juga bicara sifat yang mustahil ke atas Allah Ta'ala juga. Sebab itu wajib ke atas kita untuk kita tahu juga sifat yang mustahil ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana inilah, kata ulama', manhaj yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, supaya kita benar-benar mendapat kefahaman yang lebih tahqiq, yang lebih mendalam berkenaan tentang akidah hari ini. Kerana bila kita salah faham dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, ataupun kita tidak dapat memahami dengan yang sepatutnya sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang banyak berlaku penyelewengan akidah, fahaman tauhid yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka sebab itu manhaj yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, biasanya bila dibicarakan sifat yang wajib, maka ulama tauhid juga bicara sifat yang mustahil ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya betul-betul kita tahqiq, tuan-tuan, betul-betul kita faham yang sebenar-benar faham yang mendalam tentang tauhid ni. Sebab dalam satu kaedah juga menyebut al-asya'u la taddihu illa bi'adadiha. Al-asya'u, sesuatu perkara itu, la taddihu illa bi'adadiha. Sesuatu perkara itu tidak akan jelas, tidak akan wadih, tidak akan jelas
melainkan dengan menyebut lawannya. Macam kita lah tuan-tuan, kan? Dalam kita hidup atas dunia ni, ada kawan, ada sahabat, tapi kena tahu juga siapa lawan, siapa musuh, siapa musuh kita. Apatah lagi kita orang Islam, kita orang beriman, maka selain daripada kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut juga untuk kita tahu siapa yang boleh merosakkan akidah kita, iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main duk buat je tuan-tuan, amal je tapi dia tak kenal musuh dia, dia tak kenal lawan dia. Jadi masalah. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia sebut, dalam kehidupan kita ni kena kenal musuh kita ni, yang sentiasa usaha untuk merosakkan amal ibadah kita, iman kita, akidah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan tak kenal musuh. Bila tak kenal musuh, maka dia tak tahu yang tu musuh. Maka dia boleh terpengaruh ataupun terkesan dengan musuh yang nak merosakkan kehidupan iman akidah dia. Sampai Imam Ghazali dia kata bahawa ingat musuh kita syaitan, dunia, harta, nafsu. Itu antara musuh yang mana ini kalau kita tidak tahu itu musuh, maka ini akan merosakkan, akan menyebabkan tuan-tuan kita alpa, lalai, jauh ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu dalam kita pelajari ilmu tauhid ini, maka dalam kita wajib mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, kena tahu juga sifat yang mustahil. Sebab itu memang kaedahnya, al-asya'u la taddihu illa bi'adadiha. Satu perkara itu dia tak akan jelas, dia tak akan tuntas, dia tak akan faham, dia tak akan mendalam tuan-tuan sebenar-benar dia faham, melainkan dia kena tahu juga diddu ataupun adadiha, dia punya lawannya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala disebut fallahu maujudun. Allah Jalla Jalalu itu maujud. Maujud ni ada. Maujud tu ada. Lawan bagi wujud ada, iaitu Adam. Adam ni tiada. Adam itu tiada. Jadi kata ulama, Allah ni nama bagi zat yang wajibal wujud. Ini kita selalu duk ulang-ulang supaya duk pasak, duk hadam, duk faham. Bila orang tanya Allah tu apa? Allah tu siapa? Allah tu nama bagi zat yang wajibal wujud. Wajib ada. Sebab tu hak letak yang pertama sekali sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala maujud, iaitu ada. Ada. Wajibal wujud, wajib ada tuan-tuan. Nama bagi zat yang wajibal wujud, yang wajib ada, yang mempunyai sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu ada sifat kekurangan. Maka oleh yang demikian, dalam sifat yang wajib yang pertama ni yang perlu kita ketahui bahawasanya yang kata adanya Allah Ta'ala ni, adanya Allah Ta'ala artinya tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Allah tu maujud, Allah tu ada, artinya Allah ni tidak ada permulaan, tak ada siapa yang jadikan, dan tidak ada pengakhiran, iaitu kesudahan. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tu tidak dia beranak dan tidak diperanakkan. Habis tentang dia jadi gitu je ke? Itu hal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita tahu bahawa Allah Ta'ala ni wujud, wajib ada. Wajib ada. Dan wajib kita mengetahui, bukan tahu saja, tapi wajib kita mengimani. Beriman, wajib tuan-tuan untuk tahu dan meyakini serta mengimani bahawa Allah Ta'ala itu maujud, Allah Ta'ala itu ada. Dan adanya Allah Ta'ala tiada permulaan, tiada kesudahan.
Cuma tinggal lagi nak kena faham wajib kat sini tuan-tuan. Wajib kita tahu dan beriman Allah Ta'ala tu ada. Itu wajib disebut sebagai wajib syarak, bukan wajib akal. Wajib syarak, bukan wajib akal. Wajib akal hak lain, wajib syarak lain. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud. Lawannya apa tadi? Mustahil ke atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat adam, iaitu tiada. Iaitu tiada. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Lepas tu ulama' dia bagi pengertian apa makna wujud. Allah Ta'ala ni wujud, iaitu ada. Ulama' bagi tahu pengertian ataupun ta'rif sifat wujud ni, al-halul wajibatul lizzati madamatiz zatu ghairu mu'allalatin bi'illah. Iaitu kata ulama' makna sifat wujud ini iaitu suatu hal keadaan al-halul wajibah, satu hal keadaan yang wajib li zati, bagi zatnya Allah Ta'ala, selama mana ada zat itu tidak disebabkan oleh sesuatu sebab. Jadi makna sifat wajib, sifat wujud ni iaitu satu hal keadaan yang wajib bagi zat. Yang wajib bagi zat, maksudnya wajib bagi zat Allah Ta'ala. Kerana sifat wujud ni tuan-tuan, dia tak boleh pisah pada zat. Pisah pada zat. Buku ni, buku kitab ni, tuan-tuan tengok buku ni, dia punya zat dia. Nampak tak zat dia? Nampak? Nampak tak? Kalau P. Ramli kata kalau tak nampak, masalah tuan-tuan. Nampaklah zat dia. Warna apa? Hijau. Itu bukan zat. Hijau tu sifat. Jadi kata ulama, sifat wujud adanya kitab ini, dia tak boleh berpisah dengan zatnya. Sifatnya tak boleh berpisah dengan zat. Sifatnya warna hijau, dia tak boleh berpisah pada zat. Ataupun tuan-tuan keluarkan warna hijau ni, boleh? Tak boleh. Kerana sifat wujud ni dia tak boleh berpisah dengan zat. Sebab tu wajib atas kita nak kenal Allah adalah dengan melalui sifat, bukan melalui zat. Jadi apabila ada zat, mesti ada sifat. Ada zat, ada sifat. Ini sifat wujud lah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi lah tuan-tuan, kalau nak bagi perbandingan, kata ulama', benda-benda. Benda dia mesti mengambil ruang ataupun mengambil lapang. Contoh apa benda? Benda banyak ni. Botol air. Dia ada kat sini sebab apa? Dia mengambil ruang ataupun mengambil lapang. Artinya tuan-tuan, benda ni dia mengambil ruang atau mengambil lapang, tak boleh berpisah. Tak boleh berpisah di antara satu sama lain. Lepas tu nak kena faham tentang masalah bagi zat Allah Ta'ala ini. Artinya maksudnya wujud, iaitu adanya, wajib bagi zat Allah Ta'ala, kerana sifat wujud tu tak boleh berpisah dengan zat. Itu nak kena faham. Itu makna bagi sifat wujud. Ada yang lain kata ulama', dia bagi makna lain. Apa makna sifat wujud? Mala tuta'allaku zatu biduni, iaitu satu sifat yang tak boleh diterima oleh akal adanya zat tanpa adanya sifat wujud. Mesti apa nama sifat wujud tu tak boleh berpisah dengan zat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita tahu sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Ta'ala ni wujud, artinya tuan-tuan, kita nak mengelakkan daripada orang yang berpahaman etis. Orang berpahaman etis. Apa benda pula etis tu? Etis tu yang tak percaya adanya Tuhan. Lepas tu kita belajar sifat yang pertama, sifat wujud ni, supaya kita nak mengelakkan pahaman-pahaman etis. Lah ni tuan-tuan macam-macam pahaman. Pahaman etis. Duduk lama dah atas muka bumi ni, makan, minum apa semua, tapi boleh tak percaya ada Tuhan. Boleh tak percaya ada Tuhan.
Habis hak manusia ni jadi macam mana? Oh, itu asal daripada beruk. Asal daripada beruk. Apa ni? Cikgu, pahaman apa tu? Teori apa? Darwin Darwin. Teorinya menyatakan bahawa manusia ni asal daripada beruk. Jadi siapa yang beruk? Dah. Aja manusia asal daripada beruk pula. Nampak? Sebab tu bila kita faham sifat wujudnya Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala, wajib kita mengetahui dan yakin serta beriman. Nak mengelak bahawa jangan sampai kita berpahaman etis yang tak percaya ada tunya Tuhan. Lainnya daripada mana asal mausulnya sesuatu perkara tersebut. Siap tunjuk gambar tu daripada beruk, duk mengangkat lepas tu naik sikit sampai berdiri. Diri tu dia kata ni lah manusianya asal daripada beruk. Dia tu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bahawa ada dan wajib Allah Ta'ala itu wajibal wujud, wajibnya ada. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita nak kena faham bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adanya Allah Ta'ala tiada permulaan, tiada kesudahan. Habis guana dia kata macam itu je. Wallahu alam, itu je lah. Jangan duk fikir tuan-tuan, jangan duk fikir zat Allah Ta'ala. Fikir Allah Ta'ala tu ada je dah. Jangan lebih-lebih. Kadang ada orang jenis macam ni tuan-tuan, dia jenis apa yang nak kata? Critical thinking. Lebih kurang lah tu. Dia terlalu hak fikir sangat. Tak boleh lah, tak boleh hak terima pada akal. Itu pada akal. Sebab tu hak kita bicara ni wajib pada syarak. Wajib pada syarak kita kena terima. Sebab apa? Dia boleh persoalkan sebab dia fikir pada akal. Mana benda ada, mesti ada yang jadikan. Ni masalah tuan-tuan. Dia tak boleh hak beza. Wajib syarak, wajib akal dan sebagainya. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Dia tak boleh nak bezakan. Dia main pepah je semua sama. Tak boleh. Itu yang jadi masalah. Dia kata tak boleh. Mesti ada, benda yang ada mesti ada yang menjadikan. Walillahi masali a'la. Allah Ta'ala sebab tu bila dia faham sampai tahap gitu tuan-tuan, artinya dia tak tahu nak bezakan Khalik dengan makhluk. Allah tu Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan, dan makhluk yang kena cipta, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh faham Tuhan tu yang menciptakan. Dia kata sama je dengan makhluk. Makhluk macam contoh satu orang dia buat meja, dia ciptakan meja, dia jadikan meja. Meja tu mesti ada yang menjadikan, orang tu lah. Jadi kalau gitu Tuhan tu mesti ada yang jadikan. Dah. Sebab tu tuan-tuan, kata ulama, had wajib dalam Allahumma salli alaihi wasallam, dalam kita nak mengenal Allah Ta'ala ni, bagi setiap mukallaf, yang pertama sekali kata ulama, tahap paling minimum yang menjadi kewajipan ke atas setiap mukallaf untuk dia mengenal Allah Ta'ala itu adalah Allah Ta'ala tu wujud ada je. Itu tahap tuan-tuan, had wajib. Tak usah nak duk fikir lain lagi. Dah fikir macam-macam nanti lain jadi tuan-tuan. Dia fikir termenung, tak boleh terima ni. Dia kata tak boleh terima duk akal. Mana pada akal tuan-tuan? Ni pada syarak. Bahaya tuan-tuan, hak fikir nanti jadi lain nanti. Tu yang minggu depan datang pakai piuk, ada sudu kat kocek, ada tudung saji kat belakang. Duk fikir hak lebih tuan-tuan. La tufakiru fi zatillah. Hak jangan fikir pasal zat Allah Ta'ala. Tak. Kita hak kena Allah Ta'ala melalui sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu tahap minimum yang kewajipan ke atas kita ni, tahu Allah Ta'ala tu wujud ada. Wujud ada. Jangan samakan dengan makhluk. Jangan samakan dengan makhluk.
Jadi kalau kita faham tu cukup dah. Sebab tu tak wajib kita nak tahu apakah kategori wujud tu. Tak wajib tuan-tuan. Sama ada wujud tu secara dipanggil ain zat ke ataupun bukan ain zat ke, kerana itu termasuk daripada perkara yang rawamid. Rawamid ni perkara yang sangat-sangat rumit dalam perbahasan kalam, ilmu kalam. Dia fikir zat Allah Ta'ala ni macam mana, bentuknya macam mana. Jadi masalah. Benda tu sangat rumit dan memang kita tidak dianjurkan untuk mengetahui bagaimana zat wujudnya Allah Ta'ala. Cuma hak kita wajib mengimani Allah Ta'ala tu adalah wujud, ada. Ada artinya tiada permulaan, tiada kesudahan. Stop dah. Tu je tuan-tuan, cukup. Kalau dipersoalkan lagi, argue lagi tuan-tuan, artinya itulah. Dia tak faham, dia nak samakan Allah tu, Khalik tu dengan makhluk. Dan bila kata Allah Ta'ala tu sifat adanya Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala tu, artinya apa tuan-tuan? Artinya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam. Kidam apa maknanya kidam? Kidam sedia, qadim. Itu yang kedua tu, qadimun, iaitu sedia. Iaitu sedia. Jadi wujudnya Allah Ta'ala sebenar-benarnya wujud. Ini perlu kita mengetahui tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dapat terima, artinya kita tidak termasuk daripada orang yang berpahaman etis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Ada yang pernah satu kes tuan-tuan, satu orang dia cabar, dia kata apa, dia diri satu tempat yang tinggi, dia kata kalau betul lah Tuhan ada, Tuhan ada, bukti betul Tuhan ada, jadi saya bagi masa dalam 5 minit. Kalau betul Tuhan ada, saya bagi masa dalam 5 minit, Tuhan matikan saya. Dia cabar tu. Dia cabar. Orang lain pun tengok, ya Allah, pening kepala tuan-tuan. Gila ke apa? Kalau betul Tuhan tu ada, hak dengar apa yang saya cakap ni, dia kata, Tuhan tu ada, dalam masa 5 minit, hak cukup 5 minit, matikan saya. Tu betul Tuhan ada. Kira-kira dah lebih 5 minit tuan-tuan, dia berdiri tercegat. Dia kata, nampak tuan-tuan? Artinya bukti memang Tuhan tu tak ada. Lah, takkan setakat gitu je tuan-tuan. Sebagai dalil bukti, dia kata Tuhan tu tak ada, menafikan Tuhan tu ada. Buktinya dah 5 minit dah, tak mati pun saya. Takkanlah Allah Ta'ala nak buat gitu terus dia tuan-tuan. Itu Allah Ta'ala nak bagi peluang je tu. Nak bagi peluang. Sebab tu bahaya tuan-tuan pahaman-pahaman yang macam ni. Sebab tu kadang-kadang kita kena tahu beza yang mana satu nikmat, yang mana satu istidraj. Yang mana satu nikmat, yang mana satu istidraj. Nikmat ni Allah Ta'ala beri kepada hamba-hambanya yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu nikmat. Tapi istidraj, dia rupa-rupa nikmat, kesenangan, kekayaan dan sebagainya, rupa-rupa nikmat. Tetapi itu bukan nikmat, itu istidraj. Istidraj ni Allah Ta'ala hak bagi kepada orang yang jauh dengan Allah Ta'ala, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang lalai alpa kepada Allah Ta'ala, yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala bagi juga. Bagi dia kaya, bagi dia mewah. Nampak bentuk macam nikmat tak? Dah, itu istidraj. Tujuan je makin jauh lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hak gitu, dia kata dah lebih 5 minit, mana saya masih hidup, bukti betul lah Tuhan tu tak ada. Makin jauh dah tuan-tuan. Makin sesat, lagi menyesatkan. Bahaya ni tuan-tuan. Sebab pahaman etis ni kat Malaysia ada dah.
Kat Malaysia dah ada dah. Berapa ramai tuan-tuan yang berpahaman yang tidak mengakui bahawa adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Hak bebaslah. Bebas apa yang dia nak buat dan sebagainya, tidak terikat. Apatah lagi pahaman mereka menyatakan agama ni menyusahkan. Agama ni menyusahkan, terkongkong dan sebagainya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita tahu bahawa Allah Taala tu maujud, Allah Taala tu ada, artinya nak menyatakan bahawa, nak menolak pahaman yang menyatakan Tuhan itu tiada ataupun golongan-golongan etis. Sebab tu dalam dalil sifat wujud yang pertama ni, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ada Allah Taala sebut di dalam Al-Quranul Karim yang disebut sebagai dalil nakli. Sebab tu tuan-tuan, hak kita belajar akidah ni, belajar tauhid ni, ada ulama sebut dua dalil biasanya. Satu dalil nakli, iaitu daripada Al-Quran. Yang satu lagi dalil akli, dalil akal. Hak kena guna juga akal, tetapi hak bukan berpapah pada akal semata-mata, tapi berpandukan kepada Al-Quranul Karim itu sendiri. Sebab tu perbicaraan sifat wajib bagi Allah Ta'ala ni, 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, semua daripada Al-Quran. Ambil daripada Al-Quran. Sebab tu kata ulama, bagi sifat wujud adanya Allah Ta'ala ni dalil nakli. Dalil nakli, apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajadah. Dalam surah Sajadah ayat 32. Allahul lazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Surah Sajadah. Biasa kita dengar tak? Allah Ta'ala sebut Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala, hak Tuhan yang menciptakan langit, wal ard, dan menciptakan bumi. Jadi kalau dah Allah Ta'ala kata, aku hak ciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa segala yang ada di antara keduanya, langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari, 6 masa. Artinya Allah Ta'ala tu ada tak? Adalah. Adalah, dah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khalaqas samawati wal ard, aku yang ciptakan langit dan bumi. Artinya Allah Ta'ala tu ada. Itu nak menunjukkan sifat wujud. Wujud. Sebab tu tuan-tuan, ngaji dulu, belajar dulu tauhid sifat 20. Jangan tengok pada kulit je. Ini kata sifat 20 ni, ini daripada falsafah Yunani. Falsafah Yunani pula. Lagi apa lagi? Ini daripada macam-macam lah tuan-tuan. Sebab Nabi mana ada ngajar sahabat 20 sifat yang wajib. Jadi siapa yang belajar sifat 20 ni, hak fahaman Yunani, ikut falsafahnya, imani je lah apa yang ada yang disebut dalam Quran. Yelah tuan-tuan. Tapi kalau kita tak memahami sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka beratnya nanti, mudaratnya tuan-tuan, kita akan salah faham terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sehingga kan meletakkan, menyatakan perkara yang tak sepatutnya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bercampur-campur. Sifat Allah Taala khalik dengan makhluk sama. Mana sama tuan-tuan? Tak sama. Tak. Ahmad dia jadikan dia buat meja. Ahmad dia yang menjadikan yang dia buat meja. Adakah sifat meja dengan Ahmad tu sama tak? Mana sama? Tak sama. Tak. Ali dia buat surah, dia buat bangunan. Ali yang dia ciptakan, dia jadikan bangunan. Adakah sama Ali yang mencipta dengan yang kena cipta bangunan tu sifatnya sama ke? Tak sama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, walillahi masali ala. Allah tu khalik yang mencipta, kita ni makhluk yang kena cipta. Sama ke sifat Allah Taala dengan makhluk? Tak sama. Bila tak mengaji, tak faham, maka itu yang dia berakidah, akidah yang menyeleweng, samakan sifat makhluk dengan khalik. Itu yang bahaya.
Itu yang sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Maka ngaji dulu semua yang disebutkan ulama, 20 sifat yang wajib tersebut, termasuk mustahil, termasuk harus, semua ni tuan-tuan ada dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab bila kata dalil nakli, itu daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tak, siap dia kata mana ada dalil semua. Ulama saja reka-reka je. Wujud, kidam, baka', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tak. Memang hak nama tu tuan-tuan, semuanya diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang jadi masalah tuan-tuan kalau kita tak faham dengan sebenar-benar faham. Jadi dalil sebagai dalil nakli daripada Quran ada tak? Wujud ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tak dengar selalu surah Sajadah pagi Jumaat. Tapi tak faham dah. Tapi tak faham. Tapi itu jelas bukti bahawa menunjukkan Allah Ta'ala tu ada. Dan banyak tuan-tuan kalau lihat dalil-dalil dalam Al-Quran cukup banyak. Antaranya tuan-tuan boleh tengok dalam surah Taha pun ada. Dalam surah Taha pun ada ayat 14. Begitu juga dalam surah Al-Hadid pun ayat yang keempat menceritakan tentang dalil wujudnya, adanya Allah Ta'ala. Kemudian ada tak dalil daripada hadis Nabi SAW yang menyatakan Allah Ta'ala ni mawujud? Allah Ta'ala tu ada? Ada. Apa yang riwayat disebut dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadrak, dalam kitab Mustadraknya, dan beberapa sanad yang disebutkan, dan juga dalam riwayat Imam Baihaqi, Ibnu Hibban dan sebagainya. Apa Nabi SAW sebut? Inna Allaha sani'u kulli sani'in wa san'ati. Hak Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah sani'u. Sani' ni pencipta. Kulli sani'in setiap pencipta, wa san'ati dan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sebut Inna Allaha sani', Allah Ta'ala ni pencipta. Artinya Allah Ta'ala ada tak? Allah Ta'ala ada. Takkanlah bumi yang jadi sendiri tak? Bangunan pun tuan-tuan nak naik batu-bata, ada yang menjadikan, ada yang naikkan, ada yang binanya. Takkan batu-bata tu naik sendiri. Bila pula naik ni siap ni Ji, dia naik sendiri Ustaz. Dia macam tu. Itu guna hadam namanya. Guna jin. Tak ada. Mesti ada yang membuatnya. Begitulah. Hak bumi langit ni nak menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama telah ijma'. Ijma' ni apa? Sepakat tuan-tuan. Ulama telah sepakat. Ulama mana? Ulama yang mujtahid, yang diboleh mengistimbatkan hukum, dia boleh ijtihadkan hukum. Ni bukan ulama yang sekarang ni. Ulama sekarang ni bukan ulama mujtahid. Yang ada sekarang ni itu semua termasuk mukallid, taklid. Mufti-mufti yang ada sekarang ni pun bukan ulama mujtahid, mukallid juga. Mukallid. Semua dah siap ni. Nak jumpa ulama mujtahid ni bukan senang tuan-tuan. Nak boleh istimbatkan satu-satu hukum tu payah tuan-tuan. Nak faham ni Al-Quran ni, nak tafsiran Al-Quran ni tuan-tuan, nak boleh tafsiran Al-Quran, nak mentafsirkan Al-Quran ni, paling tidak pun kata ulama kena ada 15 jurusan ilmu. 15 jurusan ilmu. Kena tahu ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab bukan setakat ana, enta, kumma itu saja. Tak ada lah tuan-tuan. Ente, ana. Itu je. Tak. Dia bukan main belajar kursus bahasa Arab 3 bulan sebab nak pergi haji. Sampai sana lah orang Arab cakap Melayu. Murah. Pening kepala. Penat Ustaz saya belajar. Nak minta murah, penat dia belajar. Macam mana ayat nak minta murah? Nak minta murah. Sampai sana dia sendiri, haji, murah. Lah. Dia sendiri pun cakap Melayu tuan-tuan. Cakap Melayu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah.
Ada pengalaman dulu lah, masa belajar dulu kan, dekat tanah Arab. Ada kawan ni memang kaki dengki sikit lah. Orang Arab ni nak belajar cakap Melayu, dia ni niaga. Dia tanyalah kawan-kawan ni, dia cakap dalam bahasa Arab lah, ini barang ni nak cakap murah macam mana? Oh, murah maknanya dia kata mahal. Dah ketika itu, masa tu saya sampai ada satu lorong tu dekat kedai tu, sini, mahal. Oh, dia dengki tuan-tuan. Tak. Bahasa Arab ni tuan-tuan, dia bukan satu makna tu saja. Dia ada satu perkataan tu banyak makna tuan-tuan. Dipanggil mufradat. Banyak mufradat. Tak payah, bukan senang, bukan satu je. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dah isyak dah azan tak? Lepas tu kita sambung sikit lagi. 9 lagi. Sebab tu Imam Syafi'i tuan-tuan, walaupun Imam Syafi'i memang orang Arab pure, orang Arab Palestin, bukan orang Jawa tuan-tuan, itu pun dia tetap juga belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arab, terpaksa pergi perkampungan dalaman orang Arab, duduk sana tuan-tuan berapa tahun. Nampak? Sebab apa? Dia nak dapat betul-betul faham bahasa Arab. Lama. Imam Syafi'i, bukan Haji Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya Allah. Tiba pula orang kita hari ni baca kitab, oh ini Imam Syafi'i tak jumpa hadis sahih ni. Imam Syafi'i tak jumpa hadis sahih ni. Oh, tak jumpa hadis sahih. Ya Allah. Dia dengan Imam Syafi'i langit dengan bumi tuan-tuan. Langit dengan bumi, jauh bezanya. Kan, dia setakat tahu satu je kalimah bahasa Arab, dah mendabik dada boleh salahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni sebenarnya dia silap hadis, sebenarnya hadis sahih tak ada kunut. Subuh tu tuan-tuan sebenarnya tak ada kunut, hadis sahih tak ada kunut. Imam Syafi'i ni dok salah ambil, dia tak tahu hadis sahih. La ilaha illallah. Oh, berat tuan-tuan. Dia makan belacan, makan petai. Jawa buat tu. Dia boleh kata Imam Syafi'i tak jumpa hadis sahih. Hadis sahih ni sebenarnya tak ada kunut. Yang hadis sahih ni sebenarnya tuan-tuan, subuh tu tak ada kunut. Oh ya Allah. Siapa tuan-tuan kita nak pertikaikan Imam Syafi'i? Kalau kita setakat tahu satu saja bahasa Arab, satu kalimah je, kita boleh maknanya tuan-tuan, ni orang ni kalau ada macam ini, dia tak sedar diri lah tuan-tuan. Tak sedar diri. Okey, azan tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Baik, maka yang terakhir bagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang pertama ini sifat wujud. Dalil akal yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni ada. Kewujudan Allah Ta'ala ni dapat dibuktikan dengan akal itu sendiri, iaitu bila kita melihat ciptaan Allah Ta'ala, termasuk apa yang ada pada alam dunia ni, langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan, lain-lain, semua ni semua bukti tuan-tuan. Bila kita tengok, itu dah menunjukkan bahawa adanya pencipta, iaitu adanya Allah Ta'ala. Sebab tu dalam Quran banyak Allah Ta'ala sebut afala ta'qilun, afala tatafakkarun, adakah kamu tak berakal? Suruh gunakan akal ni sebagai alat untuk kita mengenal pencipta, menunjukkan adanya Tuhan. Afala tatafakkarun, adakah kamu tak fikir? Jadi dengan akal ini sebagai dalil akli, burhan, bukti, dengan kita tengok semua makhluk ataupun alam yang ada ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tu ada. Sebab tu dalam ilmu tauhid tuan-tuan, dalam ilmu tauhid, makhluk juga disebut sebagai alam. Alam yang bermaksud selain daripada Allah. Yang maksud alam tu maksudnya selain daripada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir seluruh alam. Alam tu, itu makhluk lah. Makhluk. Tumbuh-tumbuhan, haiwan, langit, bumi, manusia. Itu
makhluk juga disebut sebagai alam. Bila kata makhluk ni tuan-tuan, dia adalah baharu. Hadis, dia baharu. Lawan bagi Allah Ta'ala iaitu qadim. Bila kata baharu, makhluk ni menunjukkan baharu, ya sifatnya apa? Dia boleh bergerak, boleh berubah, diam, diri, ada satu masa pada satu tempat, tak ada pada masa yang lain. Itu bagi sifat makhluk. Jadi daripada dalil nakli Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta dalil akli dari akal menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wajib ada. Nak menolak pahaman bahawa jangan sampai mempercayai bahawa tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan dalam dunia ni. Bahaya tuan-tuan. Bahaya kata ulama kalau satu orang tu dia mempercayai, beriktikad bahawa tak ada Tuhan. Apa yang terjadi jika makhluk ni tuan-tuan kalau kata tak ada Tuhan? Apa jadi? Yang kita ni ada ni, kita makhluk ni, bila kata tak ada pencipta, tak ada Tuhan, apa jadi? Lepas tu kata ulama, jika makhluk ni ada dengan sendirinya, dia tolak kepercayaan bahawa tidak ada pencipta, tak ada Tuhan, maka sudah pasti kata ulama dia akan menjadi dua perkara yang mustahil. Dua perkara yang mustahil. Yang pertama tuan-tuan apa dia? Makhluk akan bertukar, dia akan menjadi pencipta. Jika makhluk dia jadi pencipta, maka sudah pasti ada dua pencipta lah. Satu makhluk tu sendiri, yang kedua pencipta yang menjadikan dia. Maka mustahil lah tuan-tuan. Mustahil. Kerana jika ada dua pencipta alam ni, maka rosak tuan-tuan, binasa. Ada dua Tuhan, ada dua pencipta. Satu kata nak jadikan siang, satu kata nak jadikan malam. Satu siang, satu malam, kejap siang, kejap malam, pening gitu. Lala tak tahu. Sebab apa? Ada dua pencipta. Maka mustahil. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam suratul Anbiya ayat 22, lau kana fihima alihah, sekiranya di langit bumi ada Tuhan selain Allah. Artinya ada dua Tuhan lah. Illallah, melainkan Allah. La fasadata, maka rosaklah tuan-tuan, binasa. Gaduh, nak jadi siang, nak jadi malam, nak jadi langit, nak jadi bumi. Lalah bumi pun tak jadi, langit pun tak jadi. Bergaduh tak tuan-tuan? Tak. Gitulah ibarat. Kalau ada dua bos gitu juga tak? Dua ketua pun gitu juga. Gaduh lah. Dua isteri pun gaduh. Apa tak ada masalah tak? Tak ada masalah. Itu cerita lain tuan-tuan. Jadi nak kata bahawa itu bahayanya kalau satu orang dia meyakini tak ada pencipta, tak ada Tuhan. Maka makhluk tu dia akan bertukar menjadi pencipta. Mustahil tuan-tuan. Yang kedua perkara yang mustahil, bila satu orang dia percaya bahawa tak ada Tuhan, tak ada pencipta, makhluk tu dia bertukar menjadi penentu, ataupun dipanggil dalam bahasa Arab mukhassis. Mukhassis penentu. Penentu hak nak menentukan dia tu keadaan dia macam mana dan sebagainya, sedangkan dia pun tak tahu tuan-tuan hal keadaan dia. Nak menentukan akan kejadian dia, akan apa yang berlaku dan sebagainya. Maka ini bahawa jelas daripada apa yang kita tahu daripada dalil nakli Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan juga dalil akli, bahawa kesimpulannya bahawa kita kena tahu dan yakin serta mengimani memang telah sabit, telah tetap dan nyata bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat wujud, adanya Allah Ta'ala melalui dalil hak yang kita sebutkan tadi. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan, tanamkan, pasakkan, hadamkan betul-betul tuan-tuan, dan kekalkan etikat ini bahawa Allah Ta'ala tu wajibal wujud, wajib ada, dan lawannya mustahil, Allah Ta'ala tu tak ada. Wajib syarak tuan-tuan, hak kena terima. Bukan wajib akal, wajib syarak. Maka sebab itu sifat wujud yang pertama ini dia termasuk dalam pembahagian sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Dia terbagi pada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu nanti kita akan bahaskanlah. Yang pertama dulu nafsiyah, satu je, wujud.
terbangsa pada zatnya Allah Ta'ala, wujud adanya Allah Ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka selepas itulah baru kita akan meneruskan lagi perbincangan tentang sifat yang salbiah. Selepas daripada nafsiyah, iaitu salbiah dia ada 5, iaitu mulai daripada kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta mempunyai pahaman yang sebenar-benar mengikut pahaman ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa mengukuhkan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Sifat yang wajib yang pertama, wujud. Wujud. Jadi ada 20 sifat yang wajib, lebih kurang lagi 20 bulan lagi lah. Baru nak habis. Biar duk faham betul-betul tuan-tuan. Kita bukan nak habis khatam cepat je. Apa nak kejar sangat dah. Biar faham betul-betul, satu-satu tu faham betul-betul mendalam, biar dia hadam betul-betul. Ini belum masuk lagi yang lain-lain tuan-tuan, lagi mencabar lepas ni. Lagi mencabar. Jadi kalau betul-betul dia mendalami, ya kita tuan-tuan hak dulu surau agama ngaji juga, tapi sekadar itu je lah. Siap nyanyi ramai hafal lah tuan-tuan. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu, bukan main. Tapi hak betul tak faham tu? Betul tak? Hadam betul-betul. Tentang sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau salah faham ni tuan-tuan, menyebabkan penyelewengan akidah daripada akidah yang sebenar. Mudah-mudahan tuan-tuan bermanfaat. Kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.